الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه الأنصار وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى حاجاتنا ومقصودنا إما في الدنيا وإما في الآخرة، وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ محمد سيدنا محمد، وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. اللهم نجنا من القوم الظالمين. اللهم نجنا من القوم الظالمين. اللهم نجنا من القوم الظالمين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita sambung muka surat 39 bagi yang ke-8 dari atas. Qala musannif wal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif awrada 'alaika al-warida liyukhrijaka kharaja ya liyukhrijaka min sijni wujudika ila qada'i syuhudika
awrada 'alaikal warida liyukhrijaka min sijni wujudika ila qada'i syuhudika. Telah mendatangkan hak Ta'ala atasmu akan warid supaya dikeluarkannya akan dikau daripada penjara wujudmu kepada padang syuhudmu. Baik, kata dia telah mendatangkan hak Ta'ala atasmu. Telah mendatangkan, yakni telah mengurniakan. Telah mendatangkan, yakni telah mengurniakan ke dalam hatimu hak Ta'ala, yakni oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala disebut dalam kitab ni hak Ta'ala. Ada setengah ulama dia sebut hak yang tajalli. Hak yang tajalli. Iaitulah Tuhan yang sebenar-benar nyata. Akan warid, yakni akan warid. Apa dia warid? Perkara yang datang daripada wirid. Segala keterbukaan di mata hati itu namanya warid. Yang datangnya dari ilahi, hasil daripada wirid. Hasil daripada wirid itu dinamakan warid. Yang dibukakan oleh Allah Ta'ala ke dalam mata hati orang yang berwirid. Jadi Allah Ta'ala kurniakan warid itu ke dalam mata hati orang yang wirid itu supaya, yakni hikmahnya. Supaya, yakni hikmahnya, dikeluarkannya akan dikau dari penjara wujudmu, yakni agar hilang ananiah di dalam hatimu. Agar hilang ananiah dari dalam hatimu yang diumpamakan sebagai penjara wujudmu. Kita tak dapat nak merasa Allah Ta'ala itu hampir. Kita terdinding dengan ananiah itu. Maka apabila Allah datangkan warid, warid itu yang dinamakan juga tajalli. Hilanglah ananiah di dalam hati kepada padang syuhudmu. Baik, orang yang mengamalkan wirid tarekat darajat, pada permulaannya dia duduk di dalam lupa dan lalai. Dan kelupaan dan kelalaian itu apabila istiqamah lidahnya membasahi dengan zikir darajat tadi atau wirid darajat tadi, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan timbulkan idrak di mata hati. Warid yang pertama ialah idrak. Alif dal ra alif qaf. Apa dia? Kedapatan di mata hati atau ketimbulan di mata hati sifat al-khauf dan ar-raja. Takut dan harap.
takut azab Allah, takut mati dalam kufur, takut mati dalam maksiat, dan takut murka Allah. Takut amalan tak diterima. Tu kata al-khawf. Dan ar-raja iaitu harap rahmat Allah. Harap Allah ampun dosa. Harap Allah terima taubat. Harap Allah terima amal. Walaupun banyak cacat. Harap kepada Allah itu tak kunjung padam. Itulah makna idrak di mata hati. Maka harap itu disusuli dengan istiqamah. Tetap ibadahnya. Tetap perasaan tu tak hilang-hilang dari hati. Maka jika Allah Ta'ala menghendaki seseorang itu lebih baik, maka Allah Ta'ala akan naikkan daripada idrak kepada zauq. Pada zauq iaitu yang lebih tinggi daripada idrak. Warid yang lebih tinggi daripada idrak ialah zauq. Rasa keasyikan dengan Allah. Rasa asyik dengan Allah. Hingga tidak terfikir ia akan musibah-musibah dunia ataupun kekurangan dunia. Kerana asyik dengan Allah. Itu kata zauq. Apabila seseorang yang sudah zauq dikehendaki oleh Allah menjadi lebih tinggi darjahnya di sisi Rabbnya, maka Allah Ta'ala akan datangkan warid yang lebih tinggi yang dinamakan fana. Apa itu fana? Fana artinya hilang rasa wujud diri di dalam memandang wujud Allah. Hilang rasa ada diri di dalam memandang adanya Allah. Hilang rasa perbuatan diri kerana memandang perbuatan Allah. Tak terasa ada diri, perbuatan diri, hak diri. Kerana diri tak ada dah. Yang ada hanyalah Allah. Allah yang ada, Allah yang menggerakkan suatu. Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dia bukan hanya tak ada sifat kesempurnaan, dirinya pun sudah tiada. Kerana tenggelam dalam laut ahadiyah Allah. Orang ni namanya orang yang mabuk dengan Allah. Ini fana. Inilah warid yang dikehendaki di sini. Inilah warid yang dikehendaki di sini, iaitu fana diri dalam memandang wujud Allah. Maka tak kala datang fana yang dinamakan juga tajalli ini, tajalli dalam hatinya akan Allah, hilanglah rasa ananiah. Hilang rasa ananiah bila tajalli Allah dalam hati. Bila tajalli itu sudah hadir, maka jadi fana dirinya dalam memandang wujud Allah. Inilah warid yang dikehendaki di sini. Warid itu Allah hantar. Itu satu nur, satu cahaya yang dihantar oleh Allah ke dalam hati orang yang salik tadi. Bila sampai ke hatinya, jadi tajalli ia akan Allah. Yakni nyata sungguh dalam hatinya akan wujud Allah sehingga terlupa akan dirinya dan sekalian alam. Maka itu dinamakan fana. Maka itu dinamakan fana. Inilah namanya hilang
wujud diri dalam memandang wujud Allah. Inilah dia tempias kewalian. Fana ini dialami oleh orang-orang yang tariq ilallah. Terkadangnya sebentar. Terkadangnya lama. Kemudian hilang. Jadi balik seperti asal. Bila berkekalan fana ini tak hilang-hilang dari hatinya dan dia akan terus merasai wujud Allah. Kemudian dia akan kembali kepada asal, terasa balik akan keadaan yang dulu. Dulu masa dia fana, dia jadi mabuk, dia tak boleh berkawan dengan manusia. Orang mabuk bukan? Kadang-kadang dia melanggar syariat. Dia melanggar syariat tu bukan kehendak hatinya. Tapi dengan sebab mabuk ni. Macam orang gila. Orang gila bukan ada dosa. Orang gila bunuh orang pun tak berdosa. Orang gila bunuh orang, undang-undang Malaysia pun tak menghukum dia, dihukum gantung sampai mati. Pasal dia gila. Maka begitulah orang gila mabuk dengan Allah Ta'ala ni, terkadang terbit pada dirinya perkara yang melanggar syariat. Seperti dia berkata, Anal Haq, akulah Tuhan. Terkadang dia bertelanjang di depan manusia. Orang nampak dia gila betul lah. Padahal sebab dia fana diri dalam memandang wujud Allah yang menyebabkan dia jadi begitu. Bukan semua. Terkadang. Bukan semua orang fana jadi begitu. Terkadang. Terkadang tu ada perkara yang menyalahi syariat. Terjadi. Berlaku pada dirinya. Tapi bukan semua. Terkadang. Ghalibnya terjaga. Ghalibnya mereka terjaga dari terbuat perkara begitu. Sebab mereka dipelihara oleh Allah. Jadi kalau berlaku begitu, itu fitnah baginya. Iaitu ujian baginya. Yang berlaku kepada Abu Mansur Al-Hallaj. Dia dihukum bunuh sebab mengaku diri Tuhan. Dia bukanlah dia mengaku dirinya Tuhan. Dia seperti mana kita baca Al-Quran. Anallahu la ilaha illa ana. Dia membacakan firman Allah. Kita baca Quran sampai pada ayat Anallahu la ilaha illa ana. Bila kita baca, adakah kita mengaku diri kita Tuhan? Tidak. Kita membaca firman Allah. Begitulah yang berlaku pada Abu Mansur Al-Maturidi. Dia tersebut mabuknya itu kepada hingga terdengar pada manusia, akhirnya dia ditangkap dan dihukum bunuh. Jasadnya dihumban ke sungai Nil, mengalir darahnya sampai ke laut, tertulis la ilaha illallah. Ini disebut dalam kitab Tazkiratul Awliya yang pada kaum Wahabi amat menentang kisah ini. Wahabi ni benda-benda macam ni dia tak percaya. Tapi kalau Polong, Jerangkong, Huntu Raya, Gondorowo, dia percaya pula. Celapak dia cari Tok Bomoh. Baik. Bila berkekalan fana itu tak hilang-hilang dari hati orang yang fana tadi. Sehingga kekal kembali. Hingga kembali perasaannya dapat bergaul dengan masyarakat. Dalam masa yang sama hati tak lupa-lupa kepada Allah. Maka
dinamakan tak kala itu orang yang duduk di maqam baqa billah. Maka bila sampai di maqam baqa billah, maka sempurnalah kewaliannya. Jadi itulah dia warid yang datang daripada Allah. Yang pertamanya daripada ilmu dia bertaubat dan beramal ibadah, timbulnya idrak. Idrak itu warid yang pertama. Kemudian timbulnya zauq. Zauq itu warid yang kedua. Yang ketiga datangnya fana. Fana itu warid yang ketiga. Kemudian datangnya baqa, dinamakan warid yang keempat. Idrak, zauq, fana, baqa. Ataupun majzub. Ada orang kira idrak, zauq, fana, majzub. Ada orang kira idrak, zauq, fana, baqa. Baik. Bermula penjara wujudmu itu iaitu syuhudmu bagi dirimu. Bermula penjara wujudmu, yakni yang dikatakan penjara wujud. Ini engkau dibelenggu oleh perasaan ada diri. Perasaan keakuan. Aku itu, aku ini, akulah itu, akulah ini. Dia rasa aku itu iaitu syuhudmu bagi dirimu, iaitu kau memandang usaha diri, tidak memandang af'alullah. Iaitu syuhudmu bagi dirimu, iaitu engkau memandang usaha diri, tidak memandang af'alullah. Tiada yang terlebih besar daripadanya, daripada ananiyah, iaitu nafsumu yang syahwaniyah. Nafsumu yang syahwaniyah, yakni nafsumu yang bersyahwat, yakni yang berkeinginan kepada kemungkaran. Syahwaniyah ni keinginan kepada kemungkaran. Nafsu tak boleh dibuang. Yang nak dibuang tu syahwatnya, keinginannya. Tukar keinginan yang jahat kepada yang baik. Yang dipertempatkan bagimu dengan pertambatan perangai yang jahat. Yang dipertempatkan bagimu, yakni nafsu itu ditempatkan di dalam hatimu dengan pertambatan, yakni dengan bergantung kepada perangai yang jahat. Nafsu itu biasanya, nafsu itu dibahasakan kepada benda ataupun dorongan yang jahat. Lawannya akal. Akal dorongan kepada pendorong kepada kebaikan. Nafsu pendorong kepada kejahatan. Itu asal perkaranya. Asal perkara itu nafsu pendorong kepada kejahatan. Akal pendorong kepada kebaikan. Nafsu kawannya 3. Dunia, makhluk, syaitan. Baik, habis di situ. Jadi nafsu itu ditambahkan kepada pendorong kejahatan. Lawannya akal. Akal itu pertambatannya, yakni pendorong kepada kebaikan. Dan padang syuhudmu itu iaitu ghaib engkau daripada demikian. Dan padang syuhudmu itu, yakni terjadinya syuhud itu, yakni syuhud apa dia syuhud? Syuhud maknanya
pandangan hati kepada ilahi ataupun ingatan hati kepada Allah yang tak pernah hilang di dalam hati. Itu namanya syuhud. Ini dikatakan juga musyahadah. Asal makna syuhud ni memandang. Boleh juga dengan makna pengakuan. Boleh juga dengan makna ingatan. Itu makna kata syuhud. Kita sebut asyhadu an la ilaha illallah. Aku mengaku tidak ada Tuhan melainkan Allah. Syuhud dengan makna pandangan hati, ingatan hati yang tak pernah lupa-lupa kepada Allah walaupun tidur. Lena mata kepala, mata hati tidak pernah lupa kepada Allah. Itu namanya syuhud. Terkadang syuhud itu syuhudul kasrah fil wahdah. Terkadang syuhud itu syuhudul wahdah fil kasrah. Syuhudul wahdah fil kasrah, mandang yang satu dalam yang banyak. Syuhudul kasrah fil wahdah, pandang yang banyak dalam mandang yang satu. Maknanya tengok alam, ingat Allah. Tengok Allah, terasa alam ni dijadikan oleh Allah. Baik, habis. Ada setengah ulama dia tambah syuhudul wahdah fil wahdah. Tengok Allah semata-mata Allah, tak nampak ada alam. Ini orang panak. Dia tak nampak ada alam. Baik, habis. Dan padang syuhudmu itu iaitu gaib engkau daripada demikian. Yang ni hilang engkau. Gaib ni hilang engkau. Ni hilang perasaan hatimu daripada demikian itu. Yang ni demikian itu ananiyah. Dengan memandang azamatullah ta'ala. Yang ni dengan merasakan keagungan, kebesaran Allah Ta'ala dan jalalnya, yakni kebesaran ataupun kesempurnaan Allah. Dan melihat berdiri segala gerakmu dan diammu. Dan melihat dan memandang dengan ainul basirahmu. Bahawa Allah Ta'ala itu melihat berdiri segala gerakmu dan diammu. Jadi kamu itu memandang, Allah sentiasa memandang segala gerak gerinya. Ini yang disebutkan. Wala khaufun, wala la takhaf, wala tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan bimbang, sesungguhnya Allah beserta dengan kita. Orang yang tenggelam dalam laut merasai dia sentiasa dikawali oleh Allah. Dan kata Abul Qasim An-Nasri Abadi radhiyallahu anhu. Dan kata Abul Qasim An-Nasri Abadi radhiyallahu anhu. Bermula penjaramu itu nafsumu. Yang menyebabkan kita dibelenggu dengan malas ibadat. Yang menyebabkan kita ni jadi segan. Yang menyebabkan kita ni jadi terkawal diri nak buat kebaikan-kebaikan. Ada duit, kedekut. Contohnya kan kita ni.
Duit ada. Tapi rasa sayang nak buat taat, nak buat kebaikan. Aku habis. Kan? Masa ada. Tapi rasa macam tak dan kalau nak buat ibadat. Tak buat ibadat dan pula. Itu namanya penjara nafsu. Penjara ananiah. Kita duduk dalam penjara nafsu. Kita dipenjara oleh nafsu kita. Kita duduk dalam penjara ananiah. Ya, kita dipenjara oleh ananiah kita. Siapa tu? Kita semualah. Selagi tidak keluar daripada penjara itu, begitulah keadaan kita selamanya. Tertipu dengan waham-waham yang adamiah. Sangkaan-sangkaan hati yang sebenarnya tiada. Cuma sangka-sangka kita. Kita menyangka begitu, begini. Kalau duit banyak seronok ini. Ada duit banyak seronok. Ada kawan ramai seronok. Ada itu seronok. Tapi tak terfikir kalau kita bersahabat dengan Rabb, itulah sebenar-benar keseronokan. Dan kita tak berusaha ke arah itu. Kerana kita dipenjara oleh itu. Dipenjara oleh penjara nafsu dan penjara anania. Baik, dia kata, bermula penjaramu itu nafsumu. Apabila telah keluar engkau daripadanya, maka jatuhlah engkau di dalam kesenangan selama-lamanya. Titik di situ. Apabila kita sudah hilang anania, tak kala itu kita akan tersedar. Seolah-olah kita bangun dari tidur, terlihat jam, sudah pun terlewat. Maka tak kala itu kita akan tersedar. Waduh, rupanya aku terlena dalam tidur yang amat panjang. Tapi apabila kita sudah tersedar itu, kita tidak mahu lagi kembali kepada tidur itu. Karena sudah terjaga bersama kita ialah Rabb. Dan kata orang bagi setengah mereka itu, dengan apa lepas hamba itu daripada nafsunya? Kita nak melepaskan diri daripada nafsu ni nak kena pakai apa? Nak kena guna apa? Dengan apa kita nak hilangkan belenggu nafsu itu? Maka katanya dengan Tuhannya, araftu rabbi bi rabbi. Aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku juga. Maknanya kau tak boleh buat sendiri. Kau kena minta tolong dengan Tuhan. Kita nak keluar sendiri enggak bisa. Jadi kita kena minta tolong dengan Allah. Unsurna ya Allah wa innaka khairun nasiri. Tolonglah kami ya Allah, maka sesungguhnya engkaulah sebaik-baik yang memberi pertolongan. Jadi minta tolong hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Maka apabila telah dikehendakinya, ini dikehendaki oleh Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bahawa dibukakan bagimu kepada segala medan ghuyub, yakni alam-alam yang gaib. Jika Allah Ta'ala kehendaki, Allah akan bukakan ke dalam hati kita medan ghuyub, yakni alam-alam yang gaib. Apa itu alam gaib? Alam-alam mengenal Allah. Alam ini ada 7 alam. Kata ulama tasawuf ada 7. Ya, alam tertinggi namanya alam lahut. Alam kedua namanya alam jabarut. Alam ketiga namanya alam malakut. Alam keempat namanya alam arwah.
Alam kelima namanya alam imsal. Alam keenam namanya alam ajsam. Alam ketujuh namanya alam insan. Ada yang naik, ada yang turun. Dalam keadaan naik tak lupa Tuhan, turun pun tak lupa Tuhan. Yang naik itu umpama orang panjat bukit sampai ke puncak. Yang turun itu umpama orang turun bukit sampai ke kaki bukit. Maka naik itu namanya tanazzul. Maka naik itu namanya taraqi. Yang turun pula namanya tanazzul. Begitulah kerohanian orang-orang Allah yang naik turun mengembara ke alam Rabbaniyah. Maka mereka berhenti di tiap-tiap stesen kerana ta'ajub dengan keindahan kamal dan jamal Allah yang hanya Dia sahaja yang merasai. Tidak kepada orang yang tidak merasai, yang tidak mendapat. Orang dapat sahaja yang rasa. Kita yang tak dapat dicerita pun tak rasa. Ditulis tak mengerti, dibaca pun tidak faham. Dicerita pun tidak mengetahui. Mendengar hanyalah seperti mendengar penglipur lara kalau kita tidak berjalan ke sana. Jadi kenalah berjalan ijhad wala taksal. Sungguh-sungguh jangan malas. Wala taqu ghafila wa nadamatun uqbaliman wa yataka salu. Bersungguh-sungguhlah kamu, jangan kamu malas, kelak nanti kamu akan menyesal. Menyesal bila balik kepada Allah tidak ada wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Tak ada bekalan. Bekalannya apa dia? Ma'rifatullah, itulah bekalannya. Itulah takwa bekalannya. Takwa bukan ramai banyak puasa, banyak sembahyang, tapi ujub. Takwa itu bukanlah dengan banyak ibadah, banyak sedekah, banyak wirid, banyak apa. Tapinya riya. Takwa itu ialah arif billah, ma'rifatullah. Mengenal Allah di dalam hati. Walaupun dia tidur, tapi tidur dalam ingat Allah, maka tidurnya tidur takwa Allah. Sebab itu ada pepatah orang sufi, dia kata, Naumul alimun khairun min salatin jahlin. Tidurnya orang alim yang arif billah lebih baik dari solatnya orang jahil. Dan ada yang mengatakan pula, matinya di atas katil itu kadang-kala terlebih baik dari mati di medan jihad perang sabilillah. Kenapa? Karena matinya sudah lama mengenal Allah. Yang mati di medan jihad ini terkadangnya tak kala mati itulah dia jadi orang yang mengenal Allah. Maknanya dia baru mengenal Allah. Baik, habis. Maka didatangkan atasmu warid. Maka semuanya ini hikmah Allah datangkan ke atasmu warid. Satu, kedatangan dinamakan warid. Kalau banyak namanya apa? Waridat. Ya. Maka waridat itu hikmah Allah datangkan menjadikan kamu orang yang arif billah. Maka dikeluarkan engkau daripada penjara. Yakni penjara nafsu dan penjara ananiyah. Dan barang siapa lepas ia daripada tempat yang picik ini,
Ini tempat yang sempit ini apa dia? Nafsu dan ananiah. Maka senya berbahagialah ia atas yang sebenar-benarnya. Inilah sebenar-benar orang yang sa'adatun fid dunya wa sa'adatun fil akhirah. Orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Jadi jangan putus-putus berdoa. Jangan jemu berdoa. Allahumma ftah alayya baba kulli khair. Kama fatahtahu ala anbiya'ika wa awliya'ika wa ibadika salihin. Allahumma ftah alayya baba kulli khair. Ya Allah, bukakanlah kepadaku pintu kebaikan seperti mana Engkau bukakan ke atas nabi-nabimu dan wali-walimu. Maka jangan tinggal doa ini. Jangan putus berhenti baca doa ini. Sebagai araftu rabbi bi rabbi. Yang boleh buka itu hanya Tuhan. Tapi kena ada alatnya. Ya, pada adat kena adalah alatnya. Walaupun yang membukakan itu Tuhan, tapi pada adat kena adalah alatnya. Macam kita ni lapar. Yang mengenyangkan itu Tuhan. Tapi kalau kamu nak kenyang, pada adatnya kenalah ada alatnya. Alatnya apa dia? Makanan, nasi. Bukan nasi saja. Kena adalah juga alatnya. Apa dia? Tangan. Yang menjemput nasi masuk ke ruang mulut. Lalu mulut memamah. Ditelan melalui kerongkongan. Sampai ke perut. Sampailah jadi kenyang. Yang mengenyangnya Allah bukan nasi. Tapi itu asbabnya alat dia. Maka apakah alat untuk ma'rifah? Mursyid. Maka jangan jamu-jamu mencari mursyid. Jangan putus asa mencari mursyid. Biarlah, ada-adalah, tak ada lah. Boleh tak kalau duit kita buat lagu tu? Duit reti pula ada boleh. Tak ada apa nak makan, celapak dia kerja. Tak? Ada orang menyamun, membunuh pun sanggup sebab duit. Sanggup pecah rumah, biarlah nak mati ke hidup, janji aku dapat duit. Selamat, kayu. Tak selamat, kena tembak. Putus hati dia begitu. Pasal apa? Bersungguh nak cari makan. Tapi kalau mengenal Allah, kenapa tak bersungguh? Kenalah ada kesungguhan. Ijhad wala taksal tadi. Baik, habis di situ. Kerana apa? Kerana nanti mati, hidupnya panjang. Allah bagi masa untuk mengumpul dana ni sekejap. Untuk masa yang panjang, benefit dia tu. Ya, nak dapat profit dia tu untuk masa yang panjang. Selama-lamanya abadan abidin, sarmadan wasarmidin. Tak kunjung padam dia punya benefit dia, faedah dia. Bukan? Kita dengar pelaburan emas untung apa sen dia. Ya. Itu pun celapak sanggup berhutang nak pergi masuk saham emas. Konon je lah. Kan contoh dia. Untung tak banyak mana pun. Itu kalau lingkup, habis. Modal lebur, untung lesap, hutang kena bayar. Bukan? Bertindan-tindan kerugian. Tapi, kalau bekalan takwa, yang kita kumpul ni, sampai umur 60 umpamanya. Untuk guna sepanjang masa di akhirat, di barzah, dan di padang mahsyar, dan di akhirat nanti selama-lamanya tak kunjung padam.
Allah bagi masa kita melabur tu, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 100 tahun. Tapi nak hidupnya, ya, entah bilion-bilion tahun, tak tahu. Itu dah. Maknanya apa? Inna rahmati ghulibat ghadabi. Sungguhnya rahmatku melebihi kemurkaanku. Sekejap je suruh kita beramal ibadah untuk buat bekalan mati. Tapi dia bagi nikmat selama-lamanya tak kunjung padam. Tapi kenapa kita tidak nampak dunia nak pakai Ferrari? Kerana inilah kita dibelenggu oleh penjara nafsu. Kita dikuasai oleh syahwaniyah. Dibelenggu oleh itu. Dibelenggu oleh syahwaniyah, keinginan nafsu. Dan dibelenggu oleh ananiyah, rasa usaha diri. Tidak memandang af'alullah. Tak memandang perbuatan Allah. Itulah kita sentiasa rasa tidak pernah cukup dengan apa yang ada. Kita rasa tak puas-puas dengan apa yang sudah ada. Kita masih menginginkan itu ini yang akhirnya kita sakit jiwa. Sakit jiwa, lalu kita pun mereka-reka bahagia yang akhirnya sengsara. Bahagianya apa? Kita pergi buat benda-benda yang kita rasa boleh membahagiakan hati kita. Tapi bila kita tenung selepas mengerjakannya, oh 2,000 duit aku habis. Oh 10,000 duit aku habis. 2 hari je. Ingatkan pergi enjoy tu seronok. Kemudian balik pun tambah pening duit habis. Ya. Kalau duit masih berbaki 50 juta dalam bank tak apa je. Tak terasa habis dah 10,000. Kalau menyatu duit yang ada pun dalam bank tinggal RM52 je. Seronok ke tak seronok? Nak kumpul balik je. Bukan. Jadi kita mencipta bahagia sendiri. Bukan bahagia yang nak dikurniakan oleh Allah. Maka kita akan jadi sengsara dengan sebab ciptaan kita sendiri. Baik, habis. Dan barang siapa sah baginya segala ahwal ini, maka bersungguhlah baginya berjalan atas kenderaan anwar kepada hadrat Tuhan yang Maha, kepada hadrat asrarun, seperti kata muallif al-anwaru mutayal qulubi wal asrari. Apa kata dia? Dan barang siapa sah baginya, ni barang siapa yang lulus atau melepasi segala rintangan penjara nafsu ini, penjara ananiah ini. Baginya barang siapa sah, ini barang siapa yang lulus atau melepasi baginya segala ahwal ini segala rintangan penjara nafsu dan ananiah ini, maka bersungguhlah baginya berjalan atas kenderaan anwar. Yang ni bermakna siapa-siapa nak bagi hilang semua, nak bagi lulus semua ni, hendaklah bersungguh-sungguh berjalan atas kenderaan anwar. Yang ni hendaklah dia mengikuti petunjuk-petunjuk ilahi. Kenderaan anwar, yakni petunjuk-petunjuk ilahi. Apa petunjuk ilahi?
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikian itu kitab tidak ada keraguan baginya, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa nak bertakwa kena ikut Quran lah. Siapa nak bertakwa kena ikut Quran. Tak boleh lain pada Quran. Yang keduanya hadis. Yang ketiganya ijma'. Yang keempatnya qiyas. Maka itulah yang dimaksudkan dengan kenderaan anwar, kenderaan cahaya, cahaya ilahi. Allah itu ada satu namanya nur. Nur maknanya cahaya. Cahaya itu namanya yang maha memberi petunjuk. Jadi nur nama Allah tu maksudnya yang maha memberi petunjuk. Maka hendaklah ikut petunjuk ilahi. Petunjuk ilahi apa dia? Quran dan hadis. La raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi bila kita tidak menuruti Al-Quran dan hadis, kita akan jadi sesat. Taraktu fikum amrayni, kata Nabi. Allah Ta'ala tinggalkan dua perkara yang kita tidak akan sesat selamanya. Tapi kita tidak mahu. Terasa kita lebih pandai mengatur diri. Akhirnya kita akan jadi korban akibat kebodohan sendiri. Kalau Allah Ta'ala kehendaki dia jadi baik, dia akan menyesal dan kembali kepada Allah. Walaupun di hari tua umurnya 90. Tapi kalau memang tak dikehendaki oleh Allah, na'udzubillahi min zalik. Sampai mati dia melawan Allah. Wal'iyazubillah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Baik, habis. Berjalan atas kenderaan anwar kepada hadrat asrar. Apa dia hadrat asrar? Yaitu kehadiran di dalam hatinya rahsia-rahsia ma'rifatullah. Hadrat asrar ini kehadiran ke dalam hatinya rahsia-rahsia ma'rifatullah. Seperti kata muallif, al-anwaru mutaya al-qulubi wal asrari. Bermula segala nur itu kenderaan segala hati kepada kenyataan segala ilmu laduni. Bermula segala nur itu kenderaan segala hati kepada hadrat Tuhan yang mengetahui segala yang gaib. Jadi, nur itu adalah kenderaan. Petunjuk Allah itu. Apa dia? Agama itu. Agama itulah kenderaan. Kita kena kenalah tunggang agama tu. Datu kenderaan. Orang ini faham tunggang agama lain pula. Pelik tu. Dan nama pun nur yang jadi kenderaan. Jadi kenderaan kenalah kita tunggang. Menunggang motor. Kan? Salah menunggang motor? Salah tak tunggang agama? Tak. Yang salah kau tunggang syaitan. Tunggang agama lawannya tunggang syaitan. Kau tunggang agama salah, tunggang syaitan tu betul lah. Apa maksud dia entah? Nama pun kenderaan kena tunggang. Nampak sini? Ni bahasa 300 tahun yang lalu. Orang dulu lagi faham bahasa daripada orang hari ini. Bukan? Orang hari ini tak faham bahasa.
Muliakan sangat bahasa lain. Muliakan bahasa Inggeris, muliakan bahasa Cina. Akhirnya bahasa sendiri pun tak faham. Betul tak? Inilah bala orang yang tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Nikmat Allah beri pada agama. Orang yang tidak rasa bangga dengan bangsanya. Kita nak kena rasa bangga dengan agama kita. Kita pula dilahirkan sebagai orang Melayu yang beragama Islam. Kenalah jaga bangsa kita. Yang pertamanya agama, yang keduanya bangsa. Bukan bangsa dulu, agama dulu. Tiba-tiba kita ni yang berbangsa Melayu, minat pula ke bahasa Inggeris. Tak mau bahasa Melayu. Inilah jadi. Lepas sekarang ni minat Cina pula. Akhirnya kita, bahasa kita pun kita tak reti. Menunggang agama tu dia katanya salah. Tapi kalau menunggang syaitan boleh ke? Inilah dia. Ya. Baik, habis. Tak tahulah hari ni punya bahasa. Saya pun masuk, saya ingat kalau kita masuk periksa bahasa Malaysia, saya confirm feel. Pasal bahasa hari ni tak macam bahasa yang kita duk faham dulu mengaji. Dia lain. Baik, habis. Bermula segala nur itu kenderaan segala hati kepada hadrat Tuhan yang maha mengetahui segala yang gaib. Dan kenderaan segala rahsia kepada hadrat Tuhan yang amat kuasa dengan kenyataan segala ilmu laduni. Apa dia ilmu laduni? Ilmu laduni ini ialah ilmu-ilmu ma'rifatullah. Segala sifat-sifat mahmudah tu namanya ilmu laduni. Ilmu yang diperolehi bukan dengan jalan belajar semata-mata. Tetapi ilmu yang diperolehi dengan belajar kemudian beramal. Maka apabila Allah Ta'ala bukakan pintu hati merasai sifat-sifat itu, merasai sifat-sifat itulah yang dinamakan ilmu laduni. Sifat apa itu? Sifat-sifat mahmudah. Apa sifat-sifatnya? Antaranya al-khawf dan ar-raja. Lagi apa? Zuhud. Lagi apa? Sabar. Lagi? Syukur. Lagi? Ikhlas. Lagi? Tawakal. Lagi? Fakir. Lagi? Redha. Lagi? Mahabbah Allah. Lagi? Fana dan baqa billah. Itulah ilmu laduni. Bukan dapat tengok jin tu nama ilmu laduni. Dapat tengok jin tu ilmu dalam guni. Orang kafir pun ada ilmu tu. Ahli sihir pun ada ilmu tu. Bezakan mana ilmu laduni dengan ilmu dalam guni. Maka kalau ilmu dapat lihat jin itu didapat oleh orang soleh, itu namanya ma'unah. Tapi kalau dapat oleh orang soleh, namanya istidraj. Ilmunya sama, tapi darjahnya berlainan. Ya. Namanya tu berlainan. Baik, habis. Dan qalbun itu isyarat kepada permulaan akal yang jatuh atas jamal ilahi pada awal nazar. Baik, kita berhenti sekat dulu lah. Panjang lagi.
Panjang lagi ni. Kita berhenti situ dulu, insya-Allah kita sambung. Kemudian katanya, dan qalbun itu ila akhirih wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Soalan. Soalan saya. Soalan dia lah, bukan saya. Saya tiada tarekat. Hanya zikir biasa-biasa dan selawat sahaja. Jika saya zikir yang hasanah sahaja, lalu terdetik dalam hati rasa takut dosa, sesali dosa lama dan harap rahmat Allah, adakah itu juga dinama warid? Ya, warid hasanat. Tapi bukan warid darajat. Maknanya adalah pahala. Tapi tidak membukakan hijab. Ya, wirid hasanat hanyalah mendapatkan pahala. Boleh menyebabkan rasa takut kepada azab. Boleh menyebabkan rasa ingin beribadat yang berterusan. Tetapi tidak boleh membukakan hijab rohani. Maka nak membukakan hijab rohani, hijab hati, ya hijab hati, maka hendaklah, perlulah ada wirid darajat. Seperti mana yang saya sebut dulu, wirid ini ada 3. Wirid hasanat, wirid darajat, wirid sayyi'at. Ya, wirid hasanat memperolehi pahala sahaja, tapi tidak membukakan hijab. Wirid darajat memperolehi pahala dan membukakan hijab jika diizinkan, jika dikehendaki oleh Allah. Baik, habis. Yang kedua, jika kita berselawat sebagai pengganti zikir tarikat, adakah ianya juga boleh mendatangkan warid? Insya-Allah. Zikir apa pun boleh mendatangkan warid. Apa juga zikir itu namanya wirid. Maka bila ada wirid akan datangnya warid insya-Allah. Cuma waridnya perlu kita kenal. Adakah warid itu dari syaitan ataupun dari malaikat ataupun dari Allah? Kenapa? Kerana kadang-kadang syaitan juga boleh menyuruh kita buat taat bila dia sudah jemu menyuruh kita buat maksiat. Dia suruh kita buat maksiat, kita tak nak. Dia suruh kita buat taat. Dalam taat itu dia tipu kita. Sebab itulah nak beramal ni walaupun hasanat perlu ada guru. Jangan suka-suka baca, oh fadilah amal ni bagus ni, tengok dekat buku mujarobat. Terus diamalkan sendiri-sendiri, nanti kau gila. Nama orang panggil apa? Gila isim. Kau dengar gila isim? Orang panggil isim bukan? Gila isim lah. Mabuk sendirian namanya. Itu namanya mabuk cari sendiri. Penyakit cari sendiri. Orang kata tak ada penyakit, jangan cari penyakit. Dia sudah cari penyakit sendiri. Kok mukanya sudah padan muka. Sebab itu jangan suka-suka beramal kalau amalan itu tidak ada gurunya. Bukan? Dan bila sudah ada guru, hendaklah akui guru. Jangan kata, aku tak ada guru, aku amal sendiri je. Jangan. Aku tak ada guru, aku alim sendiri. Jangan. Sebab itulah dia ada adab dengan guru. Macam mak kita lah. Mak kita bila kita dari kecil bagi susunya,
Sudah kita boleh bercakap, diberinya pakaian, disekolahkan dan sebagainya. Sampailah kita besar dah kahwin. Tiba-tiba kita lawan mak kita. Apa nama dia tu? Bagus ke lagu tu? Elok ke lagu tu? Dengan cerita lebih panjang tu pun dah faham bukan? Begitulah juga. Kalau lah mak kita tak bila kita kecil-kecil dulu, lahir-lahir dia tinggi kat baris. Agak-agak bolehlah kita besar. Hidup sendiri boleh. Ha? Pakai mati gitu lah. Betul tak? Jadi mak kita tak buang kita tepi parit. Dia bela kita sampai besar. Sampai cerdik pandai lah. Sampai kita pula nak kahwin. Nak anak pula. Tiba-tiba kita tak hormat mak kita. Tidak beradab dengan mak kita. Padan tak? Patut tak? Itulah juga dengan guru kita. Sebab tu dalam Islam, dalam Quran surah Al-Baqarah, dia suruh kita hormat guru. Dalam hadis pun dia suruh kita hormat guru. Itulah agama Islam. Ya, hidup kita kena ada hormat menghormati. Jadi kalau belajarnya tanpa guru, gurunya ialah syaitan. Man talabal ilma bi ghairi syekh wa syaitanu syaikhu. Siapa belajar tanpa guru, maka syaitan gurunya. Maka kalau syaitanlah gurunya, apa jadi kepada dia? Adakah boleh jadi baik? Itulah dia baca buku tasawuf, kemudian faham sendiri-sendiri, cuma kemudian beramal. Nanti dia akan ditipu oleh syaitan. Orang amalnya banyak, tapi riaknya pun besar. Wiridnya pun banyak, takaburnya pun besar juga. Zikirnya banyak, serbannya besar. Ujub sum'ah, takaburnya pun besar juga. Macam mana syaitan besar kepada tidak mahu sujud kepada Adam, begitulah dia. Sebab gurunya syaitan. Ya. Sebab itu kena ada guru dan beradab dengan guru. Ya, boleh faham? Jadi kalau kita nak berselawat sebagai ganti zikir tarikat, ya, hendaklah selawat itu sebaiknya diambil dari guru. Walaupun sebenarnya selawat itu tak perlu guru, sebab yang beri ijazah selawat itu Rasulullah sendiri. Nabi kata, man salla alayya marratan sallallahu alaihi asyara. Siapa berselawat ke atasku sekali, niscaya Allah Ta'ala selawat ke atasnya 10 kali. Itu ijazah Rasulullah pada umatnya. Tapi sebaiknya terimalah ijazah pula daripada guru. Kau baca kat mana tu? Hadis tu kau baca kat mana? Baca sendiri ke mengaji? Ya. Gitu. Jadi sebaiknya amal apa pun biarlah ada gurunya. Ya. Dia ada cikgunya. Supaya kalau salah kita boleh rujuk. Jangan sampai dah tenggelam dalam lautan Atlantik, baru nak telefon bomba pergi selamat. Bomba pun tak boleh terjun turun dah. Ya, dah terjun sampai ke lautan Atlantik, sampai dasar nak telefon apa? Telefon pun tak boleh pakai lagi dah. Telefon berosak lah. Kena telan dengan jos. Betul lah umpamanya kalau kita dah berjalan sendiri, tiba-tiba masuk alam jin, ditegur orang pun kita kata orang tu salah. Duk asal diri betul juga. Sebab daripada asal tak ada guru ataupun salah guru. Sebab tu dia suruh mengaji dulu. Dah mengaji alim syariat, barulah cari mursyid untuk pimpin rohani. Ataupun menyertai keduanya. Baru kena jalan untuk bertakarrub kepada roh. Baik, habis. Bolehkah seorang wanita Islam memperagakan dan menyolek dirinya seperti patung dewa orang Hindu atau Buddha? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Nabi. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka masuklah ia ke dalam golongan itu. Hukumnya syirik.
Wal iyazubillah. Pasal menyerupai musyrikin. Siapa menyerupai musyrikin, maka jadilah ia musyrik. Jaga. Tak pakai tudung, dosa. Bubuh tandi kat sini, murtad. Ha? Kalau dia niat menyerupai Hindu, murtadlah. Sekurang-kurangnya berdosa besar. Hari ni banyak orang-orang Melayu kita kahwin. Bukan hanya dia bubuh inai kat tangan dia. Saya buat tandi sini. Pasal apa? Nak tiru Hindustan punya pelakon filem apa namanya? Kajol. Kojol. Kojol. So kojol jadi kafir. Jaga. Nak buat tandi sini. Itu siapa yang soleh dengan dia sekali out. Yang soleh itu mengkafirkan orang. Yang dia soleh jadi kafir. Sebab man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Baik, habis. Jangan menyerupai satu kaum. Maksud jangan menyerupai satu kaum, iaitu jangan menyerupai amalan agama kafir. Karena bila menyerupai amalan agama kafir, seseorang itu akan jadi kafir. Kerana sebut kafir pun bahaya. Tak nak sebut apa pun tak tahu. Nescafe tak apa. Habis tak ada soalannya. Baik, wallahu a'lam. Tanda. Kemudian katanya dan qalbun itu isyarat. Ila akhirih wallahu a'lam. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والله أعلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. لمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا ما فتنته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.